Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini cikgu akan sambung bab 9 iaitu tajuk laju dan juga pecutan. Okey, hari Selasa kita dah belajar untuk laju, di mana cikgu dah maklumkan pada kamu apabila kita mencari laju, kita ada satu je rumus iaitu laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. So, kalau kita kalau diberi soalan suruh kira masa, so kita boleh ubah formula kita. Kalau kita nak cari masa, kita akan dapat masa sama dengan jarak bagi dengan laju. So, sekiranya kita nak cari jarak, kita akan dapat masa darab dengan laju. So, ini cikgu dah terangkan pada kamu cara untuk gunakan formula ini pada hari Selasa. So, hari ini cikgu suruh sambung dengan 9.1.3 iaitu laju purata. Apa beza di antara laju dengan laju purata? Okay, kita tahu laju ada dua jenis kan. Okay, kalau yang ini kamu tengok kita ada laju seragam dengan laju tak seragam. Laju seragam tu maksudnya sama je pergerakan dia. Kalau satu saat dia punya kelajuan dia kan. Kalau laju tak seragam, kita ada sekejap laju, sekejap perlahan. So, kita gunakan rumus untuk mengira laju purata. Contoh macam ni lah, kalau kita ada ETS kan, perkhidmatan kereta api elektrik ni. So, kalau dia bergerak daripada KL ke Batu Wed, dia akan mempunyai laju yang tak seragam. Maksudnya mungkin ada dalam keadaan dia laju, ada dalam keadaan dia perlahan. So, kita akan gunakan laju purata untuk kita memberikan gambaran tentang laju kereta api tersebut. So, kalau kita nak tengok laju purata, apa yang perlu kamu tahu adalah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. So, kita tengok perbandingan di antara dua ni. Okay. Yang ini kita ada laju sama dengan jarak bagi masa. Jarak bagi dengan masa. Tapi dalam purata laju, kita ada laju purata di mana kita perlu cari jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Itu perbezaannya, kena cari jumlah. Okey, kita tengok contoh soalan nombor contoh soalan 5. Contoh soalan 5. Okey, kalaulah kamu dapat soalan macam ni, di mana Amir ni dia berbasikal daripada rumah dia pada pukul 9. Dia nak pergi ke bandar A. Ke bandar A. Dia bertolak pada pukul 9. Tapi dalam perjalanan tu, dia singgah pula dekat restoran pizza. Dia berhenti sekejap dekat restoran pizza. Okey, jarak daripada rumah dia sampai jarak daripada rumah ke restoran pizza adalah 10 km. Okey, lepas dia berehat dekat situ, dia teruskan perjalanan dia ke bandar A, di mana jarak daripada restoran pizza ke bandar A adalah 25 km. 25 km. Dan dia sampai di bandar A pada pukul 12.15 tengah hari. So, kalau kita tengok dekat sini, dia minta kita tentukan laju purata. Jadi, berapa laju purata Amir ni berbasikal daripada rumah dia ke bandar A. So, langkah pertama, kamu kena cari jumlah jarak dia. Macam mana nak cari jumlah jarak? Kita tambah 10 km tambah dengan 25 km. So, kamu akan dapat 35 km. Kemudian kita cari pula jumlah masa. Macam mana nak cari jumlah masa? 12.15 waktu dia sampai ke bandar A, tolak dengan waktu dia bertolak tadi, iaitu pada pukul 9. So, kita akan dapat 3 jam. Ni 3 jam 15 minit. So, kalau kamu tengok kat situ, kita ada unit jam dan juga minit. So, bila kita nak cari laju ke, purata laju ke, perkara pertama, kamu kena tengok unit. So, kena samakan dulu unit. So, kalau ada 3 jam 15 minit, kita samakan dulu unit kita nak dalam bentuk jam.
Jadi 15 minit ni kita bahagikan dengan 60. So kamu akan dapat 15 bahagi dengan 60 adalah 0.25. So kita tambahkan, kita akan dapat 3.25 jam. Okey, bila dah dapat 3.25 jam, barulah kita kira laju purata, di mana 35 kilometer bahagi dengan 3.25 jam. So dapatlah, iaitu 10.77 kilometer per jam. Dia ada perubahan kan. Maksudnya kita tengoklah jumlah laju puratanya adalah 10.77 kilometer per jam. Okey. Contoh 6 pun sama macam contoh 5. So nak kira laju purata. So kamu kena tentukan jumlah jarak, tentukan jumlah masa dan masukkan dalam rumus laju purata sama dengan jumlah jarak bagi jumlah masa. So langkah sebelum tentukan tu kena samakan unit dulu. Daripada minit, 20 minit ni tukar kepada jam, dapat 0.33 jam. Baru kita bahagikan, baru kamu akan dapat 66.42 kilometer per jam. Okey, kamu boleh tengok contoh 7, contoh 8 dan juga contoh 9. Contoh 7 dengan 8 ni dia nak tukar unit. Okey, 7, 8, contoh 9. So cikgu sambung terus dengan modul kita. Okey. Sambung terus dengan modul kita. Okey, ini modul yang cikgu bekalkan. Ini cikgu dah bincang dengan kamu pada 7/9. Okey, ini kita dah buat sama-sama hari tu. So, modul untuk hari ni, kamu tengok 10/9. Kita nak selesaikan soalan yang cikgu bagi. Okey, masih lagi dalam jom cuba 9.1. Kamu boleh rujuk muka surat 178. Muka surat 178. So, hari ni kita akan belajar untuk tajuk hari ini kita belajar tentang laju purata. Jadi kamu kena ingatlah laju purata sama dengan jumlah jarak bagi dengan jumlah masa. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Ini masih lagi jom cuba 9.1. Soalan yang pertama. Okey, latihan yang pertama ya. Okey, kita ada atlet Paralimpik iaitu Muhammad Rizwan, Muhammad Fuzi. Dia mencatatkan masa dalam acara 100 meter. Okay, dalam sukan Paralimpik lah. Dan masanya adalah 12.07 saat. Soalannya hitung laju. So bila kata hitung laju, so kamu kena guna rumus yang kita belajar sebelum ni, di mana laju sama dengan jarak bagi dengan masa. Okay. Terus dia masuk nilai. Acara 100 meter. Maksudnya jarak kita adalah 100 meter. 100 meter. Di mana masa kita adalah 12.07 saat. Okey, so kamu ambil kalkulator kamu. Kamu bagi 100 bahagi dengan 12.07. So kita akan dapat berapa tu? 8.28 panjang-panjang belakang ni. Gundalkan kepada 2 tempat perpuluhan. Maka kamu akan dapat jawapannya adalah 8.29. 8.29 apa? Meter per saat. Jangan pula kilometer per jam. Unit yang kita guna adalah meter per saat. So kita akan dapat lajunya adalah 8.29 meter per saat. Okey, soalan nombor 2. Okey, jarak daripada Tanjung Malim ke Muar iaitu 272. Okey, 272 ni 272. Dia bertolak daripada Tanjung Malim adalah pada pukul 8.30. Di mana purata lajunya adalah 80 km per jam.
pukul berapakah dalam sistem 24 jam bas itu tiba di Muar? Okey. Kita ambil maklumat penting, kita ada jarak. Cikgu tulis ni, jarak kita adalah 272 kilometer. Okey. 272 kilometer. Masa dia bertolak, masa bertolak adalah pada pukul 08.30 jam. Pukul 8.30 lah pagi kan. Okey. Kemudian apa maklumat yang kita tak ada? Apa lagi maklumat yang kita ada? Kita ada purata laju. Purata laju kita adalah 80 kilometer per jam. Jadi soalan ni dia minta pukul berapakah? Maksud dia nak masa. Pukul berapakah bas itu sampai di Muar. So, kita nak cari jumlah masa. Jadi kita tengoklah. Tadi rumus kita adalah laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jumlah jarak bagi dengan jumlah masa. Laju purata kita dah ada. Ataupun purata laju. Purata laju kita dah ada. Jumlah jarak pun kita dah ada. Jadi kita tukarkan formula ni. Kita akan cari jumlah masa. Jumlah masa kita akan dapat jumlah jarak bahagi dengan purata bahagi dengan purata laju. Ataupun purata laju. Bagi dengan purata laju. Okey. Bagi dengan purata laju. So, sekarang kita dah ada formula macam ni. Okey. Dia pun lari juga. Kita salin balik purata laju. Okey. Sekarang jumlah jarak kamu adalah 272. Dan kilometer. Dan laju purata kamu adalah 80 kilometer per jam. Kan? 80 kilometer per jam. Jadi kilometer ni dengan kilometer kita boleh hapuskan. Ni boleh hapuskan. So ambil kalkulator kamu kira. 272 bahagi dengan 80. So kita dapat 3.4 jam. 3.4 jam ni macam mana ni cikgu? 3.4 jam ni tadi masa bertolak kita pukul 08.30 jam. Okey. Sekarang ni 3.4 jam ni kita kena tukar kepada jam dan minit. Tukar dulu kepada jam dan minit. So kita ada masa. Kita ada masa. Jumlah masa kita tadi kan. 3 tambah dengan 0.4 jam ni darabkan dengan 60 sebab kita nak dalam unit jam dan minit. So bila kamu darabkan dengan 60, 0.4 darab dengan 60. So dapat 24. Jadi jawapannya 3 jam 24 minit. Adakah jawapannya 3 jam 24 minit? Soalannya nak pukul berapakah bas itu tiba di Muar. Jadi kalau dia bertolak pukul 8, so kita ada masa dia sampai, masa tiba dia. Masa tiba adalah 08.30
tambah dengan 3 jam tambah dengan 3 jam 24 minit. Jadi dia akan sampai ke Muar pada pukul 11.54. Dia akan sampai di Muar pada pukul 11.54 jam. Sebab kita guna sistem 24 jam. So masa dia sampai adalah 11.54 jam. Okey, itu soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Okey, cikgu enter lah ke bawah terus senang. Soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Umar dia pandu teksi. Dia memandu teksi daripada Ipoh ke Kuala Lumpur. Kemudian dia singgah pula dekat Tapah. Sebelum meneruskan perjalanan ke Kuala Lumpur. Dia pandu daripada Ipoh ke Tapah. Purata lajunya adalah 100 km per jam, di mana jaraknya adalah 60 km. Kemudian purata laju teksinya daripada Ipoh ke Kuala Lumpur adalah 110 km per jam dengan jaraknya 220 km per jam. Soalannya, dia suruh hitung purata teksi Umar daripada Tapah ke Kuala Lumpur. Jadi kalau kamu nampak soalan macam ni, macam kamu tak apa nak faham sangat kan? Ataupun kamu dah confuse apa benda dia nak soalan ni sebenarnya. Apa kata kita lukis, kita ambil maklumat penting. Dia ada Umar ni ada teksi. So dia pergi Ipoh. Daripada Ipoh dia nak pergi ke KL, betul? Tapi dia singgah dulu ke Tapah. Singgah kat Tapah. Berhenti ambil barang. Lepas tu dia teruskan perjalanan dia ke Kuala Lumpur. Okey, maklumatnya daripada Ipoh pergi ke Tapah. Ni Ipoh ke Tapah ni dia purata lajunya adalah purata laju dia bawa teksi itu adalah 100 km per jam. Di mana jarak dia adalah 60 km. 60 km. Okay, jarak daripada Ipoh ke Tapah, purata lajunya adalah 100 km per jam. Jaraknya adalah 60 km. Kemudian, daripada Ipoh ke Kuala Lumpur. Ni, daripada Ipoh ke KL. Cikgu tukar warna lain lah. Sama je nanti kamu dah confuse. Okey, kita tukar. Daripada Ipoh pergi pula ke KL. Dia bagi maklumat dekat situ. Dia punya laju puratanya ataupun purata lajunya adalah 110 km per jam. Di mana jaraknya adalah 220. 200 daripada Ipoh ke KL 220 km. So tapi dia nak sekarang soalan nak daripada Tapah ke Kuala Lumpur. Okey, apa maklumat yang kamu dapat daripada Tapah ke Kuala Lumpur tu? Kita nak cari apa sebenarnya? Okey. Apa yang kita nak dapat sebenarnya dekat situ? Okey, sekarang ni yang kita tak ada, yang ini yang cikgu tanda. Kita nak daripada Tapah ke Kuala Lumpur. Daripada Tapah ke Kuala Lumpur. Berapa ni? Berapa purata laju dia? Berapa dia punya jumlah jarak dia? Okey. Daripada formula, kamu ada purata laju sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey.
Okey, cikgu laju sikit. Okey, jumlah jarak bagi dengan jumlah masa. Okey, sekarang ni berapa jarak daripada Tapah ke KL? Daripada Tapah ke KL. Okey, kita akan dapat jarak Tapah ke KL. Berapa jumlah jarak Tapah ke KL? Di mana daripada Ipoh ke KL 220. Jadi kita akan dapat 220 tolak dengan jarak daripada Ipoh ke Tapah iaitu 60. So kamu ambil kalkulator kamu, jawapannya adalah 160 kilometer. Okey. Kita dah ada jumlah jarak. Okey. Kita nak cari purata laju ni, soalan suruh cari purata laju daripada Tapah ke KL. Jumlah jarak dah ada. Kita cari pula jumlah masa. Cikgu buat kat sebelah sini Kita nak cari masa. Jumlah masa. Okey. Ipoh ke Tapah. Ipoh ke Tapah. Berapa masa yang diambil? Ipoh ke Tapah berapa masa yang diambil? Dia tak bagi masa kat sini tapi dia ada purata laju bagi dengan purata laju 1 km dengan jarak. Jadi kalau kita nak cari masa, kita akan dapat masanya adalah sama dengan jarak kita 60. Daripada Ipoh ke Tapah adalah 60 km. Di mana laju kita adalah 100 km per jam. 100 km per jam. Okay. 100 km per jam. Jadi kilometer dengan kilometer boleh potong. So ambil kalkulator kamu. 60 bahagi dengan 100. So dapat 0.6 jam. Ya, jangan lupa unit kita dalam jam. Okay, itu daripada Ipoh ke Tapah. Kemudian kita nak Ipoh ke KL. Berapa masa dia? Ipoh ke KL. Sama jugalah kita guna rumus yang sama di mana masa Ipoh ke KL kita adalah jarak 220 km bahagi dengan laju kita iaitu 110 km per jam. Okey. So ambil ni potong kilometer dengan kilometer, ambil kalkulator kamu 220 bagi dengan 110 bagi senang je kan, dapat 2 jam. Okey. Dah dapat dah jarak Ipoh ke Tapah iaitu 0.6 jam, Ipoh ke KL adalah 2 jam. Sekarang ni kalau cikgu tanya kamu apa masa kita nak kira daripada Tapah ke KL kan? Tapah ke KL. Tapah ke KL. Kita dah ada jarak tadi. Jarak kita adalah kita dah tolak tadi kan ni. Tapah ke KL 220 darab dengan 60. Daripada ni 220 tolak 60 dapat 160 km. 160 km. Okey, sekarang cikgu nak masa. Masa daripada Tapah ke KL. Masa daripada Tapah ke KL. Masa daripada Ipoh ke Tapah 0.6 jam. Masa daripada Ipoh ke KL 2 jam. Ipoh ke KL. Jadi kalau cikgu nak cari daripada Tapah ke KL 2 jam tolak dengan 0.6 jam. Ini jam ya, 0.6 jam. Okey. So tukarlah tolak dapat 1.4 jam. Okey, dah ada dah. Kita dah ada jumlah jarak. Kita dah ada jumlah masa. Jadi bolehlah kita cari purata laju daripada Tapah ke KL. Purata laju daripada Tapah ke KL. Di mana purata lajunya adalah jarak kita 160 km. 160 km per jam
bahagi dengan masa iaitu 1.4 jam. Okey, 1.4 jam. So, kamu akan kira dekat situ 160. 160. Okey, 160 bahagi dengan 1.4. So, dapat 114 berapa? Bundarkan 29. So, dapat apa unitnya? Apa unit yang kita guna? Kilometer per jam. Kilometer per jam. Ni tak ada jam sini kilometer je. So, kilometer per jam. So, jawapannya 114.29 kilometer per jam. So, itulah cara-cara untuk kita kira purata laju. So, cikgu dah bincang soalan modul kita untuk hari ini. So, kamu lengkapkan modul dan kita akan cuti seminggu dan kita akan jumpa pada minggu ke-31 pada 20 hari bulan 9. Okey, kalau ada masalah bagi tahu cikgu, PM cikgu. Cikgu tak ada masalah kalau kamu PM dengan cikgu. Okey, Kak, cikgu berhenti di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.